Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa mursalin wa ala alihi wal mutahharin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu Al-Khamisata Asyar Awalul Mu'minin. Pembahasan yang ke-15 tentang orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Awalu man amana bihi minan nisa'i Khadijah wa kanat ta'taqidu sidqa risalatih lima dhahara laha minal alamat ad-dallati ala nubuwatihi mundu safaratihi ma'a khadimiha Maisarah. Orang yang pertama beriman awal-awal sekali atau yang paling pertama beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Karena beliau sudah meyakini tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya beliau pernah bertemu dengan salah seorang pendeta yang mana menyebutkan bahwasanya bakal datang seorang nabi dan sudah disebutkan ciri-cirinya yang mana menjurus tanda-tanda tersebut kepada sosok baginda Rasulullah SAW. Sehingga manakala Nabi kita SAW mengajukan diri beliau untuk mendagangkan atau membawa barang dagangan Siti Khadijah, maka Siti Khadijah dengan gembira menyambut penawaran daripada Nabi Muhammad SAW untuk membawa barang dagangan beliau. Sehingga dengan jalan itulah beliau bisa mengetahui tanda-tanda beliau secara langsung lewat daripada pembantu beliau yang pergi bersama Nabi Muhammad SAW, yaitu Maisarah. Sehingga di situ beliau dengan mendapatkan berita daripada Maisarah, maka menambah daripada beliau keyakinan dan percaya terhadap sosok Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang bakal diutus sebagai nabi terakhir. Sudah kita ceritakan sebelumnya, maka Maisarah menyebutkan tanda-tanda kenabian daripada Nabi Muhammad SAW, dan bertemunya beliau Maisarah dengan Nabi SAW dengan salah seorang pendeta, disebutkan namanya Nastura. Di situ sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang yang bakal menjadi nabi akhir zaman atau nabi penutup daripada segala nabi dan rasul. Sehingga manakala kembalinya Nabi SAW bersama Maisarah, maka Siti Khadijah dengan sebelumnya beliau sudah mendapatkan khabar daripada pendeta bahwa hendaklah Siti Khadijah mengawini daripada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau serta-merta manakala pulang Nabi SAW, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, kurang lebih 2 bulan setelah kembalinya Nabi Muhammad SAW dari negeri Syam untuk berdagang, maka Siti Khadijah dengan perantara Nafisah melamar, meminang Nabi kita SAW. Di situ sudah beliau beriman, sudah yakin dengan
sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manakala turun wahyu yang pertama sebagai pelantikan atau SK-nya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang nabi dan rasul, maka Siti Khadijah langsung beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat dengan menjalani kehidupan beliau sebagai istri daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan membantu, membela dan menolong daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama dalam dakwah beliau. Sehingga diriwayatkan bahkan Siti Khadijah itu mendapatkan salam langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril. Dan bahkan dikhabarkan bakal mendapat mahligai istana yang terbuat daripada mutiara. Ini sudah dikhabarkan bahwasanya Siti Khadijah itu bakal mempunyai istana di surga. Itu menunjukkan bahwasanya beliau pasti sudah masuk surga. Nah, itu diantara orang yang pertama beriman daripada golongan perempuan dan daripada keluarga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan yang pertama kali diantara manusia yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian wa awwalu man amana bihi minar rijal Abu Bakrin As-Siddiq wa kana sadiqahu qabla ba'thihi wa lam ya'had alaihi kadhiba wa Zaid ibn Harithah wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu. Nah, kemudian daripada golongan pria yang pertama kali masuk agama Islam, yaitu daripada orang yang merdeka yang tidak pernah menjadi budak, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ini sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang nabi dan rasul, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ini memang kawan rapatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan berdagang, dalam keseharian beliau itu senang bergaul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Nah, disebutkan bahwasanya nama beliau ada yang menyebutkan Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah bapaknya Sayyidina Abu Bakar, itu nama aslinya juga Utsman, jadi Abdullah bin Utsman. Ada juga menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini namanya Atik. Tapi dikatakan Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah beliau bahwasanya Abu Bakar ini aslinya namanya Abdullah, kemudian digelar dengan Atik. Kenapa digelar dengan Atik? Karena perawakan beliau bagus dan akhlak beliau bagus, dan beliau terpelihara daripada menyembah berhala, daripada pekerjaan-pekerjaan orang jahiliyah, sehingga beliau digelar dengan Atik. Nah, kemudian akhirnya nanti juga beliau diberi gelar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini manakala bergaul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, itu Sayyidina Abu Bakar ini sudah mengetahui sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang yang tidak pernah berdusta, sosok yang memang bisa dipercaya, sehingga beliau tanpa pikir panjang manakala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi seorang nabi, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung menyatakan keimanan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua daripada golongan pria atau laki-laki yaitu Zaid bin Harithah, yang mana beliau ini adalah
asalnya seorang budak. Kemudian dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan diangkat menjadi anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sempat beliau itu dinisbahkan nama beliau Zaid bin Muhammad. Jadi beliau adalah daripada golongan pria yang awal-awal masuk agama Islam. Nah, kemudian daripada golongan anak-anak, wa awwalu man amana bihi minas sibyan Ali bin Abi Thalib wa kana rabibar rasul. Dan daripada golongan anak-anak, artinya yang belum balik, entah balik dari segi umur ataupun balik dari segi mimpi basah kalau daripada laki-laki. Nah, disebutkan beliau Ali bin Abi Thalib ini manakala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, nah, beliau berusia 10 tahun. Nah, beliau ini adalah anak asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan manakala terjadi krisis, Sayyidina Abu Thalib, beliau sudah kita ketahui beliau mempunyai anak yang banyak. Ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 7. Nah, diantaranya daripada laki-laki anaknya Abu Thalib, yaitu Thalib, ada juga Aqil, Ja'far dan Ali. Nah, kemudian Nabi SAW bersama Abbas bin Abdul Muttalib ini mengajak untuk mengambil anak angkat daripada anaknya Abu Thalib ini, sehingga bisa meringankan daripada paman beliau Abu Thalib. Sehingga akhirnya yang ikut dengan Nabi kita SAW adalah Ali. Nah, sedangkan yang ikut dengan Abbas, Sayyidina Abbas itu Ja'far. Sehingga yang masih tinggal dengan Abu Thalib itu Thalib dan Aqil. Nah, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sekaligus sebagai sepupu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak asuh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak beliau menjadi menantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian waqad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunahu fa ajabahu jam'un katsirun minhum Utsman ibnu Affan salisul khulafa'ir rasyidin wa Zubair ibnu al-Awwam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini terang-terangan dalam menyatakan keimanan beliau, sehingga beliau juga mengajak berdakwah kepada kenalan-kenalan beliau untuk masuk kepada agama Islam. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini diantara kaum beliau, kaum Quraisy, itu termasuk daripada orang yang nasabnya bagus, nasabnya tinggi. Dan beliau juga termasuk orang yang paling mengenal nasab keturunan Quraisy. Mungkin semacam Rabithah Alawiyah. Jadi mengerti, oh si fulan ini sambungannya ke sini nasabnya. Jadi beliau mengerti nasab-nasab daripada suku Quraisy, sehingga beliau banyak mengenal daripada kaum beliau, sehingga beliau dengan mudah bisa berdakwah kepada kaum beliau. Jadi sudah mengetahui, oh sebulan ini bisa diajak dakwah. Dan akhirnya diantara yang masuk Islam dengan perantara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya adalah Utsman ibnu Affan. Dan beliau adalah khalifah yang ketiga daripada khulafaur rasyidin. Nah, disebutkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang yang afif, seseorang yang menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan atau tradisi jahiliyah. Dan beliau juga terkenal dermawan.
Nah, sehingga Nabi kita SAW manakala menjadi seorang nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini posisi beliau sebagaimana kalau sekarang itu semacam perdana menteri lah, atau menteri utama. Jadi setiap hal itu Nabi kita SAW bermusyawarah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Utsman ibnu Affan manakala beliau masuk Islam, jadi beliau mempunyai paman yang bernama Hakam. Manakala Hakam ini mengetahui bahwasanya Sayyidina Utsman ibnu Affan masuk Islam, kemudian paman beliau mengikat Sayyidina Utsman, diikat tangan beliau ke belakang, kemudian diancam, kalau engkau meninggalkan agama bapakmu dan mengikuti agama yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka demi Allah aku tidak akan melepaskanmu daripada ikatan ini. Tapi Sayyidina Utsman ibnu Affan beliau dengan tegas menyatakan, demi Allah aku tidak akan melepaskan agama Islam ini dan aku tidak akan memisahkan diriku daripada agama Islam. Manakala mengetahui bahwasanya Hakam ini mengetahui kekuatan keyakinan daripada Utsman bin Affan, maka pamannya akhirnya menyerah dan melepaskannya karena saking kuatnya keyakinan Sayyidina Utsman bin Affan. Ada juga diceritakan bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan ini dikurung, kemudian diasapi ruangan tersebut. Jadi semacam dimasukkan dalam kamar, kemudian dikasih asap supaya sesak napas beliau. Nah, supaya beliau keluar atau kembali kepada agama-agama bapak-bapaknya atau agama-agama yang dianut oleh suku Quraisy kebanyakan ketika itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada beliau sehingga beliau tetap dalam agama Islam yang beliau anut. Nah, sehingga keringkasannya di sini yang bisa kita dapatkan bahwasanya awalu man amana bi Sayyidatu Khadijah, orang yang pertama kali beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wa Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajak sahabat-sahabat beliau, kenalan-kenalan beliau, diantaranya Sayyidina Utsman ibnu Affan, dan begitu juga Zubair ibnu Al-Awwam. Dan akhirnya mereka beriman kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita dapatkan daripada siapa saja yang pertama kali masuk agama Islam, sehingga ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita dapatkan daripada pengetahuan ini, sehingga bisa kita dapat pengetahuan yang banyak daripada sirah nabawiyah ini dan menambah-nambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, begitu juga para sahabat, sehingga kita tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf, wal afu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala.